Buletin Didik 22 Jun bersama saya Zaiti Zubir. Salam hormat dan salam sejahtera. Graduan pendidikan akan diberikan keutamaan dalam pengambilan khas guru secara one-off seperti yang diumumkan Kementerian Pendidikan pada Ahad lalu. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata ia tertakluk kepada calon yang memenuhi kriteria ditetapkan selain berjaya dalam semua tapisan yang akan dilaksanakan. Datuk Dr. Razi dalam hantaran di laman Facebooknya menjawab luahan kegusaran dalam ruangan komen Facebook berkaitan pengumuman pengambilan guru secara one-off. Beliau menjelaskan keutamaan tetap diberikan kepada graduan pendidikan yang memenuhi kriteria seperti yang diumumkan di dalam sidang media Ahad lalu. Dan jika tidak mencukupi kerana ketidakpadanan option, pengambilan itu akan dibuka kepada graduan bidang lain mengikut kesesuaian. Apa yang penting, keutamaan adalah untuk graduan-graduan pendidikan. Namun kita tak berhenti di situ. Ini yang saya nak tekankan, bahawa kita tak berhenti di situ. Kita akan lihat secara lebih holistik untuk melihat apakah kelulusan lain yang kita lihat boleh dipertimbangkan dalam pengambilan kali ini. 4 negeri didapati mempunyai kekosongan tertinggi iaitu di Sabah, Sarawak, Selangor dan Johor. Membabitkan beberapa mata pelajaran di sekolah rendah dan menengah yang mengalami kekurangan tenaga pengajar. Iklan pengambilan akan dikeluarkan 7 Julai ini dengan penempatan akan dibuat secara berperingkat mulai Oktober 2021. Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ekonomi, itu antara yang terkandung dalam 3 teras pelan strategik Dewan Bahasa dan Pustaka DBP 2021-2025 yang dibangunkan bagi mengindustri serta melestarikan bahasa dan persuratan Melayu. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, pelan itu juga bertujuan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa negara dan bahasa ilmu. DBP menggalas tanggungjawab besar untuk memartabatkan bahasa Melayu selaras dengan perkara 152 Perlembagaan Persekutuan yang meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bagi menjayakan pelan ini, komitmen, kesungguhan, kesepaduan, ketekunan dan kerjasama semua pihak, khususnya pengurusan tertinggi dan warga kerja DBP amat diperlukan bagi mencapai sasaran yang ditetapkan. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan ulang tahun DBP ke-65 dan perasmian Pelan Strategik DBP 2021-2025 menerusi media sosial rasmi DBP siang tadi. Tambah Datuk Dr. Razi, DBP telah mempelbagaikan pendekatan bagi mempromosikan kandungan pustaka warisan seperti pantun, peribahasa dan simpulan bahasa. Dari segi penerbitan pula, beliau yakin DBP mampu menghadapi cabaran dunia digital dalam menghasilkan penerbitan berkualiti. Bersempena sambutan ulang tahun ke-65, tema Aksara Nan Hidup Sepanjang Zaman dipilih bertujuan mengajak masyarakat memahami asas penubuhan agensi berkenaan serta fungsinya dalam konteks pembinaan dan pengembangan bahasa serta sastra kebangsaan sejak tahun 1956 sehingga kini. Memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk mendekati pecinta ilmu dan bahasa. Itu antara yang ditekankan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dalam memastikan mereka sentiasa seiring dengan perkembangan arus perdana dan teknologi. Secara tidak langsung, platform ini juga membantu DBP mendekati golongan belia dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Menurut Ketua Pengarah DBP, Datuk Abang Salihuddin Abang Syokran, peralihan dalam era digital penting bagi memperluaskan peranan Badan Penerbitan dan Percetakan sebagai pakar rujuk bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka juga bergiat secara aktif dalam media-media sosial. Sekarang Dewan Bahasa dan Pustaka telah mewujudkan radio Dewan Bahasa dan juga tidak lama lagi Dewan Bahasa dan Pustaka akan melancarkan TV DBP. Ini juga bagi memenuhi keperluan dan juga menyesuaikannya dengan keadaan semasa supaya usaha dalam menyebarkan bahasa dan sastra ini dapat dilakukan sebaik yang mungkin. DBP juga aktif melakukan pelbagai pengisian ilmu di media sosial rasmi iaitu di YouTube, Facebook, Instagram dan Twitter. Pelbagai program seperti forum dan perbincangan isu semasa diadakan dan sering mendapat perhatian belia dalam usaha meremajakan imej DBP.
Kerajaan mempertimbang untuk memberi kebenaran pembukaan kedai buku dan alat tulis dalam fasa kedua PKP penuh bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan perkara itu dibincang pada mesyuarat hari ini dan pengumuman akan dibuat minggu depan. Fasa 2 nanti ada sedikit pertimbangan kelonggaran-kelonggaran ya. Tapi 3 syarat tu mesti dipenuhi. Ya, dari segi peratusan vaksinasi, kes kurang daripada 4,000 dan katil ICU sudah pun kurang dari segi penggunaannya dah semakin berkurangan. Ya. Tunggu kita umum lah. Saya ingat dalam minggu ni lah kok. Petang ni ada meeting untuk untuk kita finaliskan benda ni, perkara ni, dan mungkin besok atau lusa kita umum. Beliau diminta mengulas mengenai rungutan ibu bapa yang mahu kedai alat tulis dibuka bagi memudahkan PDPR. Berdasarkan Pelan Pemulihan Negara, pembukaan PKP penuh fasa kedua bermula Julai hingga Ogos ini. Ia melibatkan sektor ekonomi dengan pembukaan secara berperingkat dengan kapasiti pekerja hingga 80%. Pertimbangan juga bagi senarai aktiviti diperluas termasuk peruncitan barangan elektronik dan komputer. Biar badan penat, asalkan hati suka. Mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan rela hati. Bersua kembali. Keputusan Kementerian Pengajian Tinggi KPT melanjutkan permohonan UPU online sehingga 2 Julai depan disambut baik oleh pelajar lepasan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2020 secara tidak langsung memberi mereka lebih ruang untuk membuat pilihan kursus yang sesuai sebelum melanjutkan pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi IPT. Menurut pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pekan Pahang Syazwan Azim Junaidi, dia menghargai keputusan itu apatah lagi ketika mengisi permohonan online sebelum ini. Syazwan kerap berdepan masalah capaian internet yang membuatkan dia tidak mempunyai cukup masa untuk meneliti universiti yang bersesuaian. Kita sedia maklum, batch kami adalah batch yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Ambil SPM pun tahun lain, keputusan keluar lewat. Jadi terburu-buru. So mungkin pihak UPU tak nak bagi kami tekanan untuk mengisi permohonan U dan memberikan kami sedikit lagi masa untuk berfikir. Jadi kami boleh memilih universiti dengan teliti dan tidak terlalu tergopoh-gapah. Cita-cita saya ingin jadi chef. Jadi saya memilih, saya mengisi banyak UPU, saya mengisi banyak pasal kulinari, pastry, kulinari dengan pastry saya banyak isi. Sebab lepas habis diploma, saya mungkin sambung degree sikit, lepas tu saya nak buka restoran sendirilah. Jadi sebab dari usia kecil lagi saya memang suka memasak. Since at our age 18 ni, ada yang dah start kerja, ada yang sekarang tu tak ada masa untuk check dia punya UPU. And sometimes I think lebih baik diberi masa yang lebih untuk fikir lebih dalam. Macam saya mohon bidang pendidikan. Untuk 3 first tu memang untuk bidang pendidikan, so that saya dapat capai cita-cita saya, which I want to be a teacher. Sebab my mom memang nak ada one of our family yang jadi teacher. Memang saya nak tunaikan hasrat dia. So saya cuba untuk letak 3 pilihan atas tu berdasarkan pendidikan punya bidang. Pendapat sama turut dipersetujui Ahmad Huzairi Zaharuddin, pelajar Sekolah Menengah Sains Sultan Iskandar Mersing, Johor.
Lanjutan tarikh permohonan ini membolehkan dia berbincang semula dengan keluarga bagi memilih program pengajian yang bersesuaian dengan keputusan SPM-nya. UPU ni dilanjutkan hingga 7 Julai amat bernas kerana dia memberi masa kepada pelajar untuk membuat keputusan yang sebetulnya. Macam mana dia nak pilih kos apa, dekat mana, dia nak dalam bidang apa, semua itulah dia boleh bincang dengan ahli keluarga dia. Saya ingin mencuburi bidang farmasi. Seperti mana yang kita lihat sekarang, sistem kesihatan negara kita kian lumpuh kerana COVID-19. Oleh itu, sedikit sebanyak saya dapat menyumbang dari segi perubatan. Dalam pada itu, bagi mendapatkan maklumat lanjut, pemohon boleh melayari laman web tertera. Pemantapan sistem pendidikan negara menjadi tonggak utama memajukan negara. Justru institusi pengajian tinggi IPT di Malaysia sentiasa digalakkan untuk membuat penilaian kurikulum program pengajian yang ditawarkan supaya kekal relevan dengan kehendak industri. Ia kerana keberhasilan seseorang graduan daripada IPT diukur berdasarkan faktor kebolehpasaran. Kolej Universiti Yayasan Pahang UCYP antara IPTS yang menitik beratkan kebolehpasaran graduan bagi mengurangkan pengangguran di kalangan siswazah. Kolej Universiti ini menawarkan 27 program dari peringkat diploma hingga Doktor Falsafah. Justru ia membuka ruang pilihan khususnya untuk pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM melanjutkan pelajaran di peringkat diploma. Kita mempunyai bidang yang agak luas. Pertamanya pengurusan perniagaan, seterusnya perakaunan, digital pemasaran, pengurusan pelancongan, seni kreatif, pendidikan awal kanak-kanak, teknologi maklumat, kejuruteraan perisian, agroteknologi, pengurusan Islam, pengajian tahfiz Al-Quran dan banyak lagi. Jadi ini semua ada level diploma dan layak untuk pelajar-pelajar yang baru saja mendapat keputusan SPM dan minima kemasukan adalah 3 kredit. Bagi pelajar dari keluarga B40 dan M40, bantuan pinjaman pendidikan juga disediakan. Ketika ini, sistem pembelajaran dijalankan secara hybrid susulan pandemik COVID-19. Pelajar-pelajar kita yang kita keluarkan ni dia bersifat multi skills lah. Okey, untuk tahun ni kita ada lagi penambahbaikan iaitu kita menambahkan lagi program-program kompetensi. Program kompetensi ni bersifat percuma sahaja kepada semua pelajar-pelajar UCYP yang ditawarkan di setiap fakulti. Ada bantuan kewangan ada, macam Prof kata ada bantuan grant ada. So dari segi bantuan kewangan tu memang ada, memang di-provide sampai sekarang. So saya pun dah sambung belajar dalam peringkat ijazah. So saya sekarang ni saya pelajar semester 4 ijazah sarjana muda dalam kejuruteraan perisian. Untuk maklumat lanjut boleh layari laman web ucyp.edu.my. Media Prima Berhad MPB hari ini menyerahkan hasil kutipan tabung kemanusiaan Palestin berjumlah RM500,000 dalam usaha meringankan beban rakyat negara itu yang menjadi mangsa kekejaman rejim Israel bulan lalu. Sumbangan orang ramai itu disalurkan kepada badan bukan kerajaan NGO Mercy Malaysia yang telah sekian lama menggerakkan misi kemanusiaan di bumi Palestin sejak tahun 2008. Penyerahan sumbangan itu disempurnakan pengerusi kumpulan MPB, Datuk Dr. Syed Husin Al-Junid kepada Presiden Mercy Malaysia, Datuk Dr. Ahmad Faizal Muhammad Firdaus. Dalam program Malaysia hari ini di Sri Pentas pagi tadi. Hasil sumbangan itu bakal digunakan bagi misi kemanusiaan di Gaza, antaranya sebagai dana sokongan kepada kemudahan kesihatan dan infrastruktur di 5 hospital di wilayah berkenaan. Terima kasih saya bagi pihak Mercy Malaysia dan juga yang paling penting sekali bagi pihak mereka yang menjadi mangsa di Palestin, terutama sekali di Gaza, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Media Prima Berhad
terutama sekali kepada Datuk Syed dan pengurusan tertinggi Media Prima kerana telah berbesar hati menyumbangkan sumbangan sebanyak RM500,000 Malaysia pada hari ini kepada tabung kemanusiaan Palestin Mercy Malaysia. Ini bukan kali pertama Media Prima menyumbangkan sumbangan kepada mangsa-mangsa keganasan Israel di Palestin, dan ini juga bukan kali pertama Media Prima bekerjasama dengan Mercy Malaysia. Tahun ini saja sebelum berlakunya konflik yang terakhir ini, Media Prima telah pun menyerahkan RM230,000 kepada Mercy Malaysia untuk melaksanakan program-program terutama sekali dalam bidang kesihatan reproduktif. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada orang ramai yang telah menyumbang kepada tabung kemanusiaan Palestin. Sebagai sebuah syarikat media yang terbesar Malaysia, kita akan memainkan peranan kita untuk mendapatkan sumbangan-sumbangan untuk membantu rakyat Palestin dengan keadaan sekarang yang mereka hadapi. InsyaAllah di masa-masa akan datang lagi, saya percaya kita akan dapat mengumpul dana-dana ini untuk membantu rakyat Palestin. Selain menjalankan misi kemanusiaan akibat penindasan rejim Zionis ke atas rakyat Palestin, Mercy Malaysia turut memberikan bantuan rawatan dan vaksinasi COVID-19 di Gaza. Ekoran jangkitan kes di wilayah itu semakin meningkat. Buta baru celik, angkuh dan sombong kerana beroleh kekayaan atau pangkat. Laporan sukan, atlet powerlifting negara Boni Bunya Gustin terus mengharumkan nama negara ia selepas memecah rekod dunia bagi kategori lelaki 72 kg pada kejohanan di Dubai, Emirat Arab Bersatu. Angkatan seberat 230 kg mengatasi rekod 229 kg yang dipegang atlet Iran Rohallah Rostami yang dicipta pada Sukan Asia 2018 di Jakarta. Pada kejohanan di Dubai, Boni membuat angkatan pertama dengan catatan 210 kg sebelum dipintas peserta Cina Hu Ping yang membuat angkatan 212 kg. Angkatan kedua, Boni tampil dengan bebanan lebih besar seberat 221 kg yang turut menyaksikan angkatan mudah dilakukannya. Sudah tidak tercabar selepas Hu Ping hanya mencatat angkatan seberat 214 kg, emas sah menjadi milik Boni. Namun dia kembali untuk angkatan ketiga dengan jumlah beban 230 kg yang juga merupakan rekod dunia. Terlepas percubaan itu, sokongan diberikan pihak penganjur untuk Boni mencuba sekali lagi. Dan Boni dengan semangat tinggi berjaya memecah rekod dunia dengan angkatan seberat 230 kg. Prestasi cemerlang Boni pasti menambahkan lagi keyakinannya menjelang Sukan Paralimpik Tokyo berbaki lebih kurang 2 bulan saja lagi. Bola sepak Copa America, gandingan dua penggempur berbisa Edinson Cavani dan Luis Suarez nampaknya masih gagal menjelmakan kemenangan buat Uruguay memerlukan kempen kumpulan B dengan kekalahan 0-1 kepada Argentina. Uruguay sekadar seri 1-1 menentang Chile pada perlawanan kedua. Dua perlawanan kumpulan A berlangsung hari ini. Argentina menewaskan Paraguay 1-0 untuk mengungguli kumpulan seterusnya mara ke fasa kalah mati. Begitu juga Chile mengiringi Argentina meskipun diikat 1-1 Uruguay. Pertemuan Chile dan Uruguay berlangsung di arena Pantanal. Ia menyaksikan asakan awal Uruguay menerusi tandukan Edinson Cavani berjaya diselamatkan penjaga gol Claudio Bravo. Di minit ke-26, Chile membuka tirai jaringan menerusi gerakan 1-2 Eduardo Vargas dan Ben Brereton yang disudahkan Vargas. Babak kedua makin rancak, Uruguay meneruskan penguasaan Bravo sekali lagi tangkas dengan menggagalkan percubaan pemain gantian Facundo Torres. Tidak berputus asa, usaha Uruguay akhirnya berjaya mengikat kedudukan pada minit ke-66 susulan sepakan sudut. Hasil tampanan bola ke gawang sendiri oleh Arturo Vidal ketika cuba menghalang asakan Luis Suarez. Pada penghujung perlawanan, Chile hampir menjarikan gol kemenangan namun percubaan Luciano Arriagada sedikit tersasar. Kedudukan 1-1 kekal hingga whistle penamat. Berikut kedudukan kumpulan A dengan Argentina unggul 7 mata, manakala Chile ketinggalan 2 mata di tangga kedua. Sementara masih ada peluang buat Uruguay memburu tempat ke fasa kalah mati berbaki 2 perlawanan. Sementara itu, Lionel Messi menjadi inspirasi Argentina memastikan tempat ke suku akhir apabila menundukkan Paraguay. Gol kemenangan Argentina pada minit ke-10 berpunca daripada lorongan Messi kepada Angel Di Maria.
sebelum Di Maria bijak membuka ruang buat Alejandro Dario Gomez menewaskan penjaga gol Paraguay Anthony Silva. Argentina akan menamatkan kempen kumpulan A menentang Bolivia pada 29 Jun ini, manakala Paraguay berdepan Uruguay Jumaat ini. Visual secara dekat luncur air mengakhiri buletin didik malam ini. Dengan itu saya Zaiti Zubir, salam hormat dan jumpa lagi.